Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid. Waalaikumsalam. Okey, bagus. Yang lain mana ni? Yang lain cikgu tak dengar suara pun. Okey, sebelum kita mula kelas, cikgu nak kamu buka kamera cepat. Lama cikgu tak tengok kamu ni. Cikgu nak semua murid sila buka kamera anda. Wah, nampak tu. Dah ada dah kawan kita yang buka. Cepat, yang lain mana? Cikgu bagi masa kamu lagi 15 saat untuk bersedia. Cepat, yang lain. Yang guna akaun Siti Sabri ni, nama kamu siapa? Siti Alisha. Siti Alisha. Okey, bagus Alisha. Yang lain, cikgu tak nampak pun. Murid yang lain. Cikgu nak kamu buka kamera, cikgu bagi masa lagi 10 saat untuk kamu bersedia cepat. Cikgu bagi masa kamu lagi 10 saat untuk bersedia. Uzma cikgu dah nampak dah. Cikgu nampak Siti Alisha, Uzma, Khairul. Yang lain cikgu belum nampak. Damian cikgu tak nampak pun. Aman Nadif, Ryan. Okey, bagus. Jadi, jom kita mulakan kelas kita pada hari ini. Kalau kamu tengok dekat paparan, cikgu telah masuk tema baru iaitu inovasi bertambah mutu. Jadi, sebelum kita mulakan kelas, cikgu nak tanya kamu, apakah maksud inovasi? Ada yang tahu tak? Cepat cikgu nak kamu cuba jawab. Apakah maksud bagi perkataan inovasi? Cuba kamu fikir. Cikgu nak kamu cuba jawab. Kalau tak betul pun tak apa. Apakah maksud perkataan inovasi? Cepat cikgu tunggu. Syafiah. Siti Alisha nak cuba jawab. Khairul. Apakah maksud inovasi? Ada yang tahu tak? Okey, baik. Maksud inovasi adalah apa? Cepat. Adalah satu proses kita mencipta ataupun kita menghasilkan sesuatu benda yang baharu ataupun kita menambah baik terhadap sesuatu benda. Jadi jom kita tengok. Apakah alat yang kita akan hasilkan pada hari ini? Okey, ada kawan kita yang baru masuk. Okey, sekarang cikgu nak laksanakan satu aktiviti iaitu aktiviti cari benda tersembunyi. Cikgu bagi kamu masa 30 saat untuk kamu cari apakah benda tersembunyi yang terdapat dalam gambar tersebut. Sekarang cikgu nak kamu lihat dengan teliti dan cuba cari. Ada tak benda tersembunyi kat situ? Spray nyamuk. Okey, bagus. Penyembuh Ubat nyamuk. nyamuk. Ubat nyamuk. Lagi cuba tengok betul. Dekat situ cikgu nampak ada 5 barang. Botol. Botol, okey. Botol, penyembuh nyamuk, ubat nyamuk. Lagi 2 benda. Benda apa tu? Tak, cikgu bagi masa kamu. Tengok betul. Yang lain boleh cuba jawab. Tanpa elektronik. Lalat. Ya? Tepat Tanpa lalat. lalat. Okey, boleh. Lagi, yang lain? Satu lagi. Satu lagi, cikgu bagi masa lagi 5 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, nampaknya kamu cuma jumpa 4 benda. Sekarang mari cikgu tunjuk benda apa yang tersembunyi dalam gambar ni. Okey, yang pertama sekali. Yang warna hijau ni, kita panggil apa ni? Apakah benda yang berwarna hijau ini? Tanpa lalat. Okey. Ini kita panggil alat
pemukul, nyamuk, elektronik. Okey, yang kedua. Ni apa ni? Kita panggil apa ni? Kita panggil ubat nyamuk, elektronik. Dan yang ketiga, warna hijau. Kita panggil apa ni? Ubat nyamuk. Ubat Ubat nyamuk. nyamuk. Okey. Yang lebih tepat adalah lingkaran ubat nyamuk. Dan yang keempat, Spray nyamuk. spray nyamuk. Kalau dalam bahasa Melayu apa? Penyembur. Penyembur nyamuk. Bagus. Yang terakhir, yang botol ni. Siapa tahu apa nama botol ni? Okey, yang botol ni, cikgu cakap jawapan Yang botol ni adalah alat perangkap nyamuk buatan sendiri. Ini semua ni 4 benda yang lain ni kita perlu menggunakan kos, tapi untuk alat yang kelima ni kita boleh menghasilkan sendiri tanpa sebarang kos. Jadi macam mana untuk melakukan alat perangkap nyamuk ini? Jom kita lihat video yang cikgu akan tunjukkan ini. Okey, barang-barang yang diperlukan. Gunting, pisau, selotip. Yang pertama sekali, apa yang perlu kamu lakukan? Kamu perlu memotong botol di bahagian tengah. Okey, siap potong. Cikgu cepatkan video. Okey, kemudian potong di bahagian atas. Dan bahagian muncung dimasukkan ke dalam botol yang telah dipotong tadi. Ini merupakan larutan air gula. Kemudian kamu perlukan satu plastik yang berwarna hitam untuk membalut botol tersebut. Inilah merupakan bentuk bagi alat perangkap nyamuk. Jadi, cikgu tanya kamu, tadi kan kita telah melaksanakan aktiviti cari benda tersembunyi. Ada berapa benda tadi? 5. 5 benda. Yang pertama sekali, Spray nyamuk. penyembur nyamuk. Lagi, Ubat nyamuk. ubat nyamuk elektronik. Lagi, yang warna hijau? Warna hijau, lingkaran ubat nyamuk. Lagi, Pemukul alat. pemukul alat, pemukul nyamuk, pemukul serangga. Okey, bagus. Satu lagi yang botol tu, cikgu cakap apa nama dia tadi? Perangkap tahu. nyamuk. Bagus, alat perangkap nyamuk. Jadi, cikgu tanya kamu, apakah fungsi bagi kesemua barang tersebut? Kita gunakan kesemua barang tersebut untuk apa? Untuk apa? Untuk membunuh Nyamuk. nyamuk. Bagus. Jadi murid, nyamuk sangat bahaya. Mari kita mencegah nyamuk. Cikgu ulang sekali lagi. Mari kita mencegah nyamuk. Okey, kalau kamu dengar cikgu cakap, mari kita mencegah nyamuk. Murid-murid tahu tak apakah jenis ayat yang telah cikgu gunakan tersebut? Mari kita mencegah nyamuk. Apakah jenis ayat yang telah digunakan oleh cikgu? Cikgu menggunakan ayat perintah. Sekali lagi cuba kamu ulang. Ayat perintah. Ayat perintah. Perintah. Jadi, Perintah. cikgu nak ajar kamu ayat perintah. Apa itu ayat perintah? Apa itu ayat perintah? Ada yang tahu tak? Cuba kamu fikir, apa itu ayat perintah? Ayat yang digunakan untuk apa? Cuba fikir. Ayat yang digunakan untuk Menyuruh.
Okey, untuk menyuruh. Betul. Lagi? Untuk apa lagi? Cikgu nak yang perempuan. Cuba jawab. Silaan. Oh, silaan. Okey, bagus. Jadi, murid-murid, ayat perintah adalah ayat yang digunakan untuk menimbulkan sesuatu perasaan. Contoh perasaan. Cuba kau bagi satu contoh perasaan. Apakah contoh perasaan? Perasaan? Sedih. Lagi? Perasaan apa lagi? Apakah perasaan lagi selain sedih? Perasaan? Gembira. Okey, jadi mari kita lihat apa itu ayat perintah. Ayat perintah terdapat 4 jenis. Cikgu ulang sekali lagi. Terdapat 4 jenis ayat perintah. Yang pertama sekali cuba kamu baca dalam kotak warna hijau ni. Ayat suruhan. Ayat suruhan. Ayat suruhan. Yang kedua, Ayat larangan. ayat larangan. Yang ketiga, warna biru. Ayat Ayat silaan. Ayat silaan. Yang keempat, Ayat permintaan. ayat permintaan. Okey, cikgu cuba tutup. Cikgu nak ulang sekali lagi. Yang pertama sekali, cuba ingat. Tuhan. Ayat suruhan. Yang kedua lagi, Ayat Ayat larangan. Ayat larangan. permintaan. larangan. Silaan. Satu lagi, Permintaan. permintaan. Bagus. Jadi murid-murid, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama sekali, ayat suruhan. Apakah fungsi bagi ayat suruhan? Cuba kamu baca. Digunakan untuk menyuruh atau memberi arahan. Okey, bagus. Jadi ayat suruhan ni digunakan untuk menyuruh seseorang ataupun memberi arahan kepada seseorang. Dan ayat suruhan ini juga boleh disertakan dengan partikel lah. Contohnya cikgu cakap, ambillah barang itu. Masukkanlah barang itu ke dalam beg. Jadi kalau kamu tengok sekarang ada gambar seseorang sedang membuang sampah. Cuba kamu bina satu ayat suruhan. Cikgu nak kamu cuba beri arahan kepada orang tersebut untuk membuang sampah. Cepat cikgu dengar. Cuba memberi arahan. Macam mana untuk seseorang membuang sampah? Cepat, cikgu tunggu. Buanglah sampah Di sambung Ke dalam ke dalam tu sampah. Okey, bagus. Contoh ayat lain yang cikgu boleh buat, masukkan buku itu ke dalam beg. Okey, itu contoh Seterusnya, ayat silaan. Cuba kau baca, apakah fungsi ayat silaan? digunakan untuk menjemput atau menghentikan seseorang. Okey, bagus. Ayat silaan digunakan untuk menjemput atau mempersilakan seseorang. Antara kata sila adalah sila, sudi, jemput. Jadi, cikgu nak kamu cuba fikir, cuba bina ayat bagi perkataan sila untuk mempersilakan seseorang. Cepat cuba fikir. Sila masuk. Sila masuk, Sila duduk. sila duduk, jemput masuk, makan. sila makan. Okey, bagus. Bagus. Nampaknya kau faham. Jadi seterusnya, ayat permintaan digunakan Untuk membuat permintaan atau memohon pertolongan. bagus. Digunakan untuk membuat permintaan atau memohon pertolongan. Kata yang kita boleh gunakan kat sini, contoh perkataan perkataan tolong, mohon. Jadi kamu tengok kat sini ada seseorang sedang menutup pintu. Cuba kamu bagi arahan kepada lelaki tersebut untuk menutup pintu. Menggunakan perkataan tolong. Tolong bukakan pintu. Tolong bukakan pintu. Bagus. Yang lain? Tolong tutup pintu. Tolong tutup pintu. Okey, bagus. Yang terakhir sekali iaitu ayat larangan digunakan Untuk menegur atau melarang seseorang. Digunakan untuk menegah atau melarang seseorang.
Antara kata larangan adalah jangan, usah. Jadi cuba kamu bina ayat bagi perkataan jangan. Jangan membuang sampah merata-rata. Jangan membuang sampah di rata-rata tempat. Lagi? Jangan masuk ke dalam bilik tanpa kebenaran. Bagus. Okey, nampaknya kamu semua dah faham apa itu ayat perintah. Jadi, cikgu nak uji kefahaman anda. Sama ada kamu betul-betul faham ataupun tidak. Okey, cikgu nak buat satu kuis. Cikgu nak kamu jawab bersama-sama. Okey, sekejap cikgu aku tunjuk. Okey, sekarang kamu dah nampak? Nampak tak? Cikgu tunjuk. Nampak, Ayat. cikgu. Tak, okey. Jom kita lihat soalan yang pertama. Tempat kosong, saya angkat barang-barang ini. Apakah jawapan yang sesuai? Tolong. Tidak. Minta. Jawapan yang sesuai adalah tolong saya angkat barang-barang ini. Betul ke? Jom kita cuba. Tolong. Okey, bagus. Betul. Soalan seterusnya. Soalan yang kedua. Tempat kosong, beratur mengikut kelas masing-masing. Sila. Sila. Jemput. Jemput ataupun sila? Sila. Sila beratur Sila. mengikut kelas masing-masing. Okey, bagus. Soalan seterusnya. Tempat kosong, nama penuh pada borang ini dengan betul. Pastikan. Pastikan. A, B atau C? A, B atau C? Yang satu betul. A, pastikan nama penuh pada borang ini dengan betul. Cuba kamu fikir balik, betul ke? Pastikan nama penuh. Betul ke jawapannya A? Betul? Pasti jawapannya A? Isikan. Cuba fikir betul. Cikgu rasa kurang tepat ni jawapan A. Sikan. Isikan. Isikan nama penuh pada borang ini dengan betul. Okey, jawapannya adalah isikan. Soalan yang terakhir, tempat kosong. Kembalikan buku cerita saya. Tolong. Tolong kembalikan buku cerita saya. Okey, bagus. Okey, ada lagi satu soalan. Tempat kosong bermain di sini. Jangan bermain. Jangan. Jangan bermain. Jangan. Bagus. Jadi, nampaknya kamu telah faham apa itu ayat perintah. Sekarang cikgu tunjuk balik yang tadi. Okey, sekarang kamu dah boleh nampak. Okey, selepas kamu dah faham apa itu ayat perintah, cikgu nak kamu buka buku teks muka surat 137. Siapa yang dah buka tu, cikgu nak kamu angkat, tunjuk kat cikgu, cikgu tengok. Okey, Damian, cikgu nampak Damian, bagus. Bagus, yang lain, cuba angkat buku teks kamu. Cikgu bagi masa lagi 5 saat, cepat. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, Alicia, bagus. Jadi, jom kita teruskan. Muka surat 137. Kalau kamu tengok pada halaman tersebut, tajuknya adalah mari kita berinovasi. Jadi, cikgu nak seorang baca. Bermula dengan Farisha. Cepat, siapa nak cuba?
Farisha, mari kita hasilkan alat inovasi perangkap nyamuk. Kata Encik Farid. Okey, seterusnya. Cikgu nak lelaki pula sambung. Baiklah ayah. Saya. Okey, boleh. Silakan. Baiklah ayah, adakah alat ini memudaratkan kita? Tolong ayah beritahu keistimewaan alat ini, ujar Farisha. Okey, seterusnya. Siapa nak sambung? Ustaz risau. Pat, sambung. Saya. Okey, silakan. Usah risau, Farisha. Istimewaan alat ini tiada penggunaan bahan kimia berbahaya. Penghasilan alat ini juga mudah dan jimat. Jelas Encik Farid kalau begitu. Jelas Encik Farid. Okey, bagus. Seterusnya. Siapa nak baca? Saya. Okey, silakan. Kalau begitu, silalah ayah beritahu bahan-bahan yang kita perlukan. Minta Farisha. Okey, bagus. Dan yang terakhir sekali, cikgu nak lelaki. Saya. Okey, Aman Hadif. Mula-mula minta sediakan bahan seperti botol plastik 1 liter, 200 mililiter air, 50 garam gula merah, 11 garam yeast dan kertas membalut hitam. Kemudian 11 apa tu? 11 11 garam garam, gram, yeast. 11 gram yeast dan kertas pembalut hitam. Kemudian, nampak tak ada sambungan. Jadi jom kita lihat apakah sambungan tersebut. Tapi sebelum itu murid-murid, untuk pengetahuan murid, sebenarnya dekat petikan tersebut terdapat beberapa ayat perintah. Jadi cikgu nak cuba kamu kena pasti apakah ayat perintah yang terdapat dalam petikan ini. Okey, cikgu bagi jawapan. Ayat perintah dalam petikan ini adalah ayat yang telah diwarnakan. Pertama sekali, ayat berwarna hijau. Cuba kau baca ayat warna hijau. Mari kita hasilkan alat Okey, itu merupakan ayat perintah. Tapi jenis apa tu? Mari kita hasilkan. Tadi kan kita dah belajar 4 jenis ayat perintah. Jadi mari kita hasilkan ni adalah ayat perintah suruhan. Okey. Yang kedua, ayat yang berwarna ungu ni. Cuba baca. Kalau ayah beritahu keistimewaan alat ini. Okey, bagus. Jadi kalau kamu tengok kat situ, ada perkataan tolong. Jadi, jenis apa tu? Jadi kita belajar 4 jenis ni. Ayat permintaan. Okey, bagus sebab mempunyai perkataan tolong. Seterusnya, ayat yang berwarna merah. Sila baca. Ayat yang berwarna merah. Cuba kau baca. Usah risau Farisha. Okey, jadi ada perkataan usah. Apakah jenis ayat ini? Ayat larangan. Ayat larangan, bagus. Kemudian perkataan berwarna biru. Silalah ayah beritahu bahan-bahan yang diperlukan. Ini jenis ayat apa? Silaan, bagus. Dan yang terakhir, minta sediakan bahan seperti botol plastik dan sebagainya. Ini ayat suruhan. Okey, seterusnya. Macam kamu lihat sekarang, ada 6 gambar. 1, 2, 3, ada 6 gambar. Jadi, apa yang cikgu nak kamu lakukan adalah kamu
Cikgu nak kamu perlu mengisi tempat kosong dengan kata perintah yang sesuai yang telah kita belajar tadi. Okey? Faham tak? Faham. Yang pertama sekali. Tadi kan sambungan dia kemudian. Jadi cikgu sambung kan. Kemudian tempat kosong botol plastik. Potong botol plastik. Apakah jawapan yang sesuai? Untuk menjadikan ayat tersebut menjadi ayat perintah. Apa jawapan yang sesuai? Cuba fikir. Kemudian, cikgu tolong kamu. Kemudian, minta potong botol plastik. Seterusnya, apa kata Sila tadi? Kemudian seterusnya, Sila campurkan gula merah dengan air. Bagus. Selepas itu, apa jawapan yang sesuai? Selepas itu, Tolong. tambah yeast bagi menghasilkan karbon dioksida itu. Sesuai tak? Tolong tambah yeast bagi menghasilkan karbon dioksida itu. Ataupun jawapan yang lebih sesuai adalah minta tambah yeast bagi menghasilkan karbon dioksida. Seterusnya, letakkan bahagian corong terbalik ke dalam separuh botol tadi. Selepas itu, tempat kosong. Apa jawapan yang sesuai? Selepas itu, Letakkan bahagian corong. letakkan ini tempat kosong. Selepas itu, Bahagian corong. letakkan bahagian corong ayat yang atas ni. Sekarang cikgu tanya untuk tempat kosong ini. Apakah jawapan yang sesuai untuk tempat kosong ini? Selepas itu, Sila balut botol dengan kertas hitam. Kemudian, letakkannya di sudut rumah. Akhir sekali, ini cepat cikgu nak kamu cuba fikir apakah jawapan yang sesuai. Akhir sekali, cuba jawab apakah jawapan yang sesuai dekat situ. Akhir sekali. Tolong tunggu dan lihat hasil dalam masa 2 minggu. Ataupun yang lebih sesuai, harap tunggu dan lihat hasil dalam masa 2 minggu. Okey, bagus. Okey, seterusnya untuk latihan hari ini, cikgu akan bagi kamu satu gambar dekat Telegram nanti. Dan cikgu nak kamu bina ayat perintah berdasarkan gambar dan perkataan yang diberikan. Okey, mudah saja. Cikgu nak kamu bina ayat perintah. Cikgu dah bagi gambar dan cikgu dah tolong kamu letakkan beberapa perkataan. Jadi, cikgu nak kamu buat dalam buku pemahaman. Dah siap, hantar dalam kumpulan Telegram dan selamat menjawab. Okey, faham tak arahan soalan ni? Faham, cikgu. Faham? Okey, kalau faham, bagus. Jadi, sebelum cikgu tamatkan kelas kita pada hari ini, cikgu nak tanya kamu beberapa soalan. Apakah yang telah kamu pelajari pada hari ini? Cuba ingat balik, apa yang kita belajar tadi? Cepat. Ayat perintah. Ayat perintah, bagus. Lagi? Apa lagi kita belajar hari ni? Yang lain? Okey, jadi cikgu tanya kamu, ada berapa jenis ayat perintah? 4. Ada 4. Yang pertama tadi? Ayat suruhan. Ayat suruhan, bagus. Lagi? Ayat larangan. Ayat Ayat larangan. Ayat silaan. Ayat silaan. Yang terakhir? Ayat permintaan. Ayat permintaan, bagus. Jadi, apakah fungsi bagi ayat perintah? Apakah fungsi ayat perintah? Kita gunakan ayat perintah ini untuk apa? Cuba ingat balik, apakah fungsi bagi ayat perintah? Kita gunakan untuk Menimbulkan. menimbulkan perasaan. Lagi untuk memberi arahan. Lagi satu, cuba fikir. Untuk melarang seseorang ataupun
menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Okey, bagus. Jadi, kamu ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan dengan cikgu Tak. sebelum cikgu tamatkan kelas? Okey, jadi sebelum cikgu tamatkan kelas, cikgu nak murid-murid sila buka kamera. Cikgu nak ambil gambar untuk bukti kehadiran. Cepat. Semua buka kamera. Okey, semua buka kamera. Baru nampak. Tadi cikgu tak nampak pun lagi. Aman tak buka lagi. Puteri. Muhammad Kafi. Okey. Cikgu kira sampai 3. Cikgu nak kamu semua senyum. Angkatlah peace ke apa, okey? 1, 2, 3. Senyum. Lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Senyum. Okey. Bagus. Jadi cikgu tamatkan kelas kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua dah boleh keluar. Salam cikgu. Terima kasih, cikgu. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan.